أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا، خصوصا إلى هذا المؤلف توانغو أحمد إسماعيل السنوي الفطاني. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اشرح صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقه قولنا. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا مخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد. رب يسر ولا تعسر وأكرم يا كريم. رب يسر ولا تعسر وأكرم يا كريم. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, hidayah, taufik daripada Allah Taala memberi kekuatan pada kita dapat melakukan taat sembahyang maghrib berjamaah, kemudian kita dapat duduk iktikaf di dalam masjid. Siapa-siapa yang belum lagi niat iktikaf, kita niatlah. Mudah-mudahan kita duduk dalam masjid ni mendapat pahala iktikaf. Jadi alhamdulillah, kita sambung mudzakarah kitab Setangkai Padi. Kita sampai pada muka surat yang ke-5. Berkaitan dengan masuk sifat yang baru. Kata musannif, qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya ada Tuhan sendiri-diri dan maknanya tak berkehendak Tuhan kepada zat yang menumpang ia akan dia dan tak berkehendak kepada yang menjadi akan dia. Baik. Jadi alhamdulillah, sebelum ni kita dah selesai membincangkan sifat yang keempat, iaitulah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Terjemahan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis iaitulah bersalahan Allah Ta'ala akan segala yang baharu. Adapun makna bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu tu apa? Maka maknanya iaitulah zat Allah Ta'ala tidak seperti zat makhluk, dengan makna zat Allah Ta'ala bukan jirim. Begitu juga sifat Allah Ta'ala tidak seperti sifat makhluk, dengan makna sifat Allah Ta'ala bukan arat.
dan perbuatan Allah Ta'ala tidak seperti perbuatan makhluk, dengan makna perbuatan Allah Ta'ala tidak perlu kepada maddah dan alat dan usaha. Itu makna sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk, tak serupa pada zat dia, tak serupa pada sifat dia, dan juga tak serupa pada perbuatan dia. Mana-mana ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang kita baca ataupun yang kita temui yang menunjuk di atas zahirnya, menunjuk di atas Allah Ta'ala menyerupai dengan makhluk, maka ayat tu kita perlu kepada tafwid ataupun takwil. Seperti mana kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, dia kata dalam matan Jauharah dia, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Tiap-tiap ayat yang menunjuk di atas menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk. Contohnya seperti Allah Ta'ala duduk di atas arasy, Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada muka. Ayat-ayat yang menunjuk di atas serupanya Allah Ta'ala dengan makhluk. Maka di sisi kita Ahli Sunnah wal Jamaah ada dua aliran. Satu aliran salaf, yang kedua aliran khalaf. Aliran salaf, mereka mentakwilkan makna ayat tersebut kepada Allah Ta'ala. Contohnya ayat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah Ta'ala atas tangan mereka itu. Maka mereka salaf ini, mereka menafikan tangan pada ayat itu, tangan yang segera kita faham, bukan tangan seperti mana tangan yang kita duk faham. Habis itu makna tangan yadun di situ apa? Serah pada Allah Ta'ala. Itu dipanggil jalanan salaf. Jalanan khalaf, mereka mentakwilkan, maksud takwil ni mengalihkan makna yang zahir kepada makna yang lebih layak dengan Allah Ta'ala, kerana ada qarinah, ada sebab yang menunjuk di atas perlu kepada takwil. Contohnya ayat tangan tadi, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah Ta'ala atas tangan mereka itu. Maka ulama khalaf, mereka mentakwilkan, mentafsirkan, mengubahkan makna ayat daripada makna yang zahir kepada makna yang lebih layak dengan Allah Ta'ala. Iaitulah mereka kata tangan dengan makna kekuasaan, kekuasaan Allah Ta'ala, bukan dengan makna tangan yang segera kita faham. Itu aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada pun satu lagi fahaman, fahaman yang kita sebut dengan fahaman Salafi ataupun Wahabi. Ayat-ayat sifat ni, mereka menyabitkan, yang mereka menafikan adalah kaifiyat. Contohnya ayat tangan Allah Ta'ala, mereka kata Allah Ta'ala ada tangan, tapi tangan macam mana, hak tu tak tahu. Beza dengan salah. Salah, mereka menafikan tangan yang segera kita faham. Habis itu maknanya serah pada Allah Ta'ala. Adapun puak pada hari ini yang digelarkan dengan puak Salafi, mereka ayat-ayat macam ni, mereka menyabitkan Allah Ta'ala ada tangan, tapi tangan yang bukan seperti mana tangan makhluk. Allah Ta'ala ada muka, tapi bukan muka yang seperti mana muka makhluk. Begitulah. Maknanya mereka menyabitkan, yang mereka nafi adalah kaifiyat. Cara bentuk itu macam tak sama dengan makhluk. Itu salah. Kerana bila sebut tangan, tangan yang segera kita faham, iaitulah tangan anggota. Bila kata anggota, berjirim, berjisim. Maka kita ngaji dalam sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, dengan makna jirim. Zat Allah Ta'ala bukan jirim. Zat Allah Ta'ala bukan jirim, sifat Allah Ta'ala bukan arad, dan juga perbuatan Allah Ta'ala tak memerlukan kepada maddah dan usaha. Itu kita ulang sikit. Sifat yang keempat. Malam ni kita masuk sifat yang kelima. Dia kata 5, qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya ada Tuhan sendiri-diri. Ini terjemahan. Maksud terjemah ni alih bahasa. Qiyamuhu ta'ala binafsih bahasa Arab. Bahasa Melayu kita apa? Tuan Musannif terjemah dengan ada Tuhan sendiri-diri. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab Jawi yang lain, qiyamuhu ta'ala binafsih ni
selalunya diterjemah dengan berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Contohnya kitab Misbahul Munir yang Ustaz Amiruddin baca tu. Dalam kitab Misbahul Munir, qiyamuhu ta'ala binafsih, dia terjemah berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Begitulah kitab Tauhid yang lama-lama, dia akan terjemah dengan berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Dan hak tu lah yang kita duk hafal kecil-kecil dulu. Wujud artinya ada, qidam artinya sedia, baqa artinya kekal, mukhalafah artinya kesalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Qiyamuhu binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Itu terjemahan alih bahasa. Adapun dalam kitab yang kita duk pegang ni, dia kata terjemahan qiyamuhu ta'ala binafsih, ada Tuhan sendiri-diri. Terjemahan berlain-lain, tapi dia membawa kepada makna yang satu. Saya takkan faham maknanya. Ini nak cerita terjemah. Terjemah ni tak apa. Macam mana pun tak apa. Yang kita nak faham, yang dikehendaki dengan lafaz tu, iaitulah makna dia. Yang kita nak pegang dalam hati, makna bagi sifat Allah Ta'ala tu. Adapun terjemahan, itu penting juga. Tapi yang lebih pentingnya maknanya. Walaupun dalam kitab-kitab Jawi ni, terjemahan bagi qiyamuhu ta'ala binafsih, dia tak sama. Ada 3 sekurang-kurangnya. Tapi dia membawa kepada makna yang sama, iaitulah Allah Ta'ala tak berkehendak. Makna berdiri dengan sendiri, maknanya Allah Ta'ala tak berkehendak. Makna ada Tuhan sendiri-diri, itu pun makna tak berkehendak juga. Kan? Kita, bahasa Melayu kita cakap macam tu. Kalau seorang tu dia tak berkehendak dah pada orang lain, dia hidup dia tak memerlukan pada bantuan orang dah, kita panggil apa? Berdikari. Maksud berdikari itu berdiri atas kaki sendiri, berdiri sendiri. Orang tanya, ramai rumah kita tengok kita ada dengan laki bini, kita duduk dengan bini kita 2 orang. Orang tanya anak tak ada ke? Anak ada. Habis itu sunyi je. Depa tu berdiri sendiri dah. Apa maksud berdiri sendiri? Tak berhajat kat kami dah. Nak hidup kerja sendiri, ada belanja sendiri dah, ada rumah tangga sendiri dah. Itu maksud berdiri sendiri. Ataupun macam Tuan Musannaf terjemah ni, ada sendiri-diri, sama juga. Maksudnya tak berkehendak. Itu yang kita nak daripada lafaz qiyamuhu ta'ala binafsih, maknanya Tuhan tak berkehendak. Bukan makna Allah Ta'ala duduk, lepas tu Tuhan berdiri, tak ada siapa tolong angkat dia. Itu makna qiyamuhu binafsih. Bukan makna macam tu. Baik. Sebab itulah selepas daripada perbahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, ulama mengiringkan ataupun mendatangkan pula sifat yang seterusnya, iaitu sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Sebab apa? Sebab dia sebagai ujian nak tengok adakah kita betul-betul faham makna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis dulu, ataupun kita masih lagi belum faham makna qiyamuhu ta'ala makna mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Didatangkan sifat qiyamuhu selepas daripada sifat mukhalafah. Kerana apa? Kerana nak uji kita betul faham ke makna mukhalafah ataupun tak faham betul lagi. Kalaulah kita terjemah qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, kita pun faham kata, Tuhan dia duduk, bila dia nak bangkit berdiri, tak ada siapa tolong pegang, dia bangun sendiri. Itu menunjuk di atas kefahaman kita berkaitan dengan sifat mukhalafah, tak betul lagi. Kalau duduk, Tuhan bangkit sendiri tanpa ada orang tolong, itu tak menyalahi dengan makhluk lagi. Tak menyalahi dengan makhluk lagi. Itu bukan makna yang dikehendaki. Itu baru terjemah. Makna qiyamuhu binafsih, bukan Tuhan duduk, lepas tu Tuhan bangkit berdiri, tak ada siapa tolong dia. Salah tu. Bukan makna macam tu. Ada orang yang hurai makna qiyamuhu ta'ala binafsih macam tu. Bukan maknanya macam tu. Itu baru terjemahan. Baik. Kita nak tengok apa makna dia. Makna ni lah yang kita nak pegang dalam hati. Dia kata, dan maknanya, makna bagi qiyamuhu ta'ala binafsih, ataupun makna bagi ada Tuhan sendiri-diri, ataupun makna bagi makna bagi berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa makna dia? Dia kata tak berkehendak kepada zat
yang menumpang ia Tuhan akan dia, akan zat. Satu. Dan tak berkehendak kepada yang menjadi akan dia, akan Tuhan. Ini dua makna bagi qiyamuhu binafsih. Kita kena faham ni. Kita semua dah faham dah. Cuma malam ni kita ulang kaji, peringat balik. Kerana ilmu tauhid ni dia kena main sedia. Kalau tak main dia lupa. Sungguh pun kita kata ilmu tauhid ni dia ulang hak tu. Dia ulang sifat 20 tu. Tapi kalau tanya tak boleh jawab juga. Tanya tak boleh jawab, dia ulang wujud, qidam, baqa' sampai kaunuhu mutakalliman. Lepas tu sifat rasul. Kitab-kitab tauhid duk cerita tu. Tapi dia kena main selalu. Kalau sekali mengaji, tanya tak boleh jawab. Boleh try lah, tak boleh jawab. Maka sebab tu kita ulang. Jadi malam ni bukan kita baru belajar, tapi kita nak ulang kaji balik. Kita kenal dah sifat Tuhan tu, qiyamuhu ta'ala binafsih. Cuma maknanya apa? Boleh jadi ada di antara kita lupa. Maka kita peringat balik. Jadi makna qiyamuhu ta'ala binafsih dia ada dua. Ada dua makna bagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Yang pertama Tuan Musannif kata, maknanya tak berkehendak Tuhan kepada zat yang menumpang ia Tuhan akan dia, akan zat. Allah Ta'ala tak berkehendak kepada zat yang menumpang dia kepada zat tersebut. Dengan makna apa? Dengan makna Tuhan tu dia bukan sifat, dia adalah zat. Dia bukan sifat, dia adalah zat. Diri Allah Ta'ala ni apa? Allah Ta'ala ni satu zat, bukan sifat. Sebab tu makna qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitulah Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat untuk dia tumpang ada. Kerana benda ni dia ada jirim, dia ada zat, dia ada sifat. Zat ni benda yang bawa diri sendiri, tak menumpang dia apa-apa. Ada dia tak perlu menumpang kepada apa-apa. Macam badan kita ni, ada kita tak perlu tumpang apa-apa. Botol ni, ada dia tak perlu tumpang dia apa-apa. Ada satu lagi dia panggil sifat. Sifat ni nak ada dia kena tumpang di yang lain. Kalau dia tak tumpang di yang lain, dia tak boleh ada. Orang tak kenal dia. Orang boleh kenal dia dengan dia menumpang di sesuatu yang lain. Benda yang macam tu dinamakan sifat. Contoh kita kata warna. Warna tu, benda warna ni dia tak boleh ada sendiri-sendiri dia. Dia mesti kena menumpang di sesuatu benda. Warna apa? Warna kita kata kapet kita warna hijau. Hijau tu dia tak boleh ada sendiri dia. Dia mesti menumpang di kapet. Dia mesti menumpang di daun. Menumpang di apa? Bendera ke? Apa ke? Maknanya nak ada dia kena ada di yang lain. Kena menumpang sesuatu yang lain. Maka benda yang jenis tu dikatakan sifat. Manis. Manis dia tak boleh ada sendiri-sendiri. Dia mesti menumpang di gula. Menumpang di buku gula tu. Manis tu tak mahal. Yang mahalnya buku gula tu. Hak tu yang bagi berat tu. Timbang sekilo. Timbang ketui gula tu. Manis tak boleh timbang. Dia ada sekali dengan gula tu. Boleh tak kita nak beli manis saja, tak mau gula? Tak boleh. Kita pergi kedai, beli manis sekilo, gula tak mau dah. Sebab apa? Sebab harga penuh dah, nak manis je. Tak boleh. Tokey kedai tu pening. Sebab manis mesti dia menumpang di jenis dia, jenis tumpang di sesuatu benda. Tumpang di gula ke, di apa? Tebu ke, di buah ke. Itu dia panggil sifat. Benda yang jenis nak ada dia kena menumpang di yang lain, itu namanya sifat. Pedas, masin, panas, sejuk. Itu semua benda yang ada dia mesti dengan jalan menumpang di sesuatu yang lain. Itu namanya sifat. Satu lagi benda yang ada yang bawa diri sendiri. Dengan makna tak nak ada dia tak perlu menumpang dia apa-apa. Macam kita tak perlu menumpang botol ni. Dia nak ada tak perlu menumpang dia apa-apa. Tumpang di meja. Tu tumpang atas meja. Tu tumpang tu kalau dia tak duduk atas meja pun dia boleh. Orang boleh kenal botol. Kalau sifat tadi menumpang dengan makna kalau dia keluar daripada suatu zat, orang tak boleh kenal dah. Dia jadi tak ada. Macam kita kata buah pisang.
Waktu ketika dia putih tu hijau. Warna hijau tu dia kena ada di buah pisang. Masa dia masuk, hijau tu pergi mana? Dia tumpang di mana? Dia binasa. Bila dia keluar daripada zat, maka dia hilang. Tuhan ganti dengan color lain pula, warna lain pula. Itu dia panggil sifat. Benda yang nak ada dia mesti menumpang di satu yang lain. Adapun benda zat ataupun disebut dengan jirim, zat ada dia tak perlu menumpang dia apa-apa. Orang boleh kenal dia kalau tak duduk pada satu tempat. Dia boleh berpindah sana sini. Itu dia panggil zat. Maka makna qiyamuhu ta'ala binafsi, makna yang pertama iaitulah Allah Ta'ala tak berkehendak kepada zat untuk dia tumpang. Maksud dia apa? Maksudnya diri Allah Ta'ala tu bukan jenis sifat, tapi Allah Ta'ala tu adalah zat. Faham tak? Allah Ta'ala tu jenis zat, bukan jenis sifat. Kalau jenis menumpang di yang lain, itu namanya sifat. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Apa maksud qiyamuhu ta'ala binafsih? Makna dia yang pertama, tak berkehendak kepada zat untuk dia tumpang. Kerana dia adalah zat dah. Macam kita, nak ada kita tak perlu menumpang dia apa-apa. Kerana kita ni, diri kita adalah zat. Ataupun disebut dengan jirim. Cuma dia ada beza lah. Antara zat dan jirim tu ada beza. Dia sama pada satu sudut, dia ada beza pada sudut yang lain. Sama zat dan jirim, sama-sama boleh bawa diri sendiri. Tak menumpang dia apa-apa untuk ada. Cuma jirim ni dia mesti bertempat. Adapun zat tak mesti bertempat. Jirim mesti bertempat, zat tak perlu pada tempat. Itu bezanya. Tapi sama tak, adanya tak perlu menumpang dia apa-apa. Maka makna qiyamuhu ta'ala binafsih yang pertama, Tuhan tak berkehendak kepada zat untuk tumpang ada. Kerana Allah Ta'ala itu adalah zat, bukan sifat. Kena faham tu. Bila kata Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih, apa dia makna qiyamuhu ta'ala binafsih? Tuhan tu zat, bukan sifat. Ada Tuhan bukan dengan jalan menumpang di yang lain. Ada Tuhan dengan jalan seperti mana zat. Baik. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsih. Kalau orang tanya qiyamuhu ta'ala binafsih ni ambil daripada mana? Tahu mana? Daripada mana dia ambil sifat qiyamuhu ta'ala binafsih? Iaitulah diambil daripada ayat Quran. Ayat kita duk baca ayat kursi tu kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum tu. Apa maksud la ilaha illa huwal hayyul qayyum? Maksudnya tidak ada Tuhan melainkan dia. Al-hayyul qayyum, Tuhan yang hidup. Al-qayyum, lagi berdiri dengan sendiri. Tu Al-qayyum tu maksudnya zat yang bersifat dengan berdiri dengan sendiri. Apa maksud berdiri dengan sendiri? Tak berhajat kepada zat untuk dia tumpang ada. Tak berhajat kepada zat yang lain untuk dia tumpang ada, kerana diri dia tu adalah zat. Itu makna yang pertama bagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Makna yang kedua dia kata, dan tak berkehendak kepada yang menjadi akan dia. Tak berkehendak kepada yang menjadi akan dia, akan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tu qadim. Kita mengaji dah sifat qidam dulu. Sifat yang kedua daripada 20 sifat yang wajib kita tahu, iaitulah sifat namanya qidam. Apa makna qidam? Sedia. Allah Ta'ala bersifat dengan sedia. Apa makna sedia? Tidak ada permulaan bagi ada Allah Ta'ala. Lawan bagi sedia apa? Lawan bagi qidam, baharu. Bila kata Allah Ta'ala tu sedia, tidak ada permulaan bagi ada Allah, maknanya Allah Ta'ala bukan baharu. Baharu ni apa? Baharu ni ada permulaan. Tiap-tiap benda yang ada permulaan bagi ada dia, maka nama baharu lah. Dalam istilah ilmu tauhid ni, sebut hudus, hadis. Benda yang ada permulaan bagi ada dia, namanya baharu. Walaupun dia dah ada lama dah. Masjid ni ada dah berpuluh tahun dah, tetap dikatakan baharu. Sebab dia ada permulaan bagi ada dia. Maka Allah Ta'ala bukan baharu. Allah Ta'ala tu sedia.
Allah Ta'ala tidak ada permulaan bagi ada Allah Ta'ala. Maka makna qiyamuhu ta'ala binafsih yang kedua, iaitulah Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Kerana Allah Ta'ala tu sedia. Benda yang berhajat kepada yang menjadikan, iaitulah benda baharu. Benda yang ada permulaan, barulah perlu kepada yang menjadikan. Kita dulu tak ada. Lepas tu nak ada. Perlu kepada yang menjadikan. Masjid ni dulu tak ada. Lepas tu dia nak ada, perlu kepada yang menjadikan. Adapun Allah Ta'ala tak ada permulaan. Maka tak perlu kepada yang menjadikan. Tak berhajat kepada yang menjadikan. Itu makna bagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi ingat tu, dua benda tu. Makna bagi qiyamuhu ta'ala binafsih dua. Yang pertama, tak berhajat Allah Ta'ala kepada zat untuk dia tumpang. Kerana dia adalah zat dah. Dia bukan sifat. Yang kedua, makna qiyamuhu ta'ala binafsih, tak berhajat Allah Ta'ala kepada yang menjadikan dia. Kerana dia sedia. Bukan baharu. Yang baharu ni berhajat kepada yang menjadikan. Baik. Bahkan kata musannaf ayat kita, bahkan dia kata, bahkan ia Tuhan tu yang menjadi akan sekalian makhluk ini. Bahkan Tuhanlah, Allah Ta'ala lah yang menjadikan sekalian makhluk ni. Dia tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Bahkan dialah yang menjadikan sekalian makhluk ni. Maka kaedah dia, yang menjadi tu, dia tak dijadikan. Yang menjadi, dia tak dijadikan. Dan yang dijadi itu, dia tak boleh menjadikan. Faham tak? Macam belik ya? Tak belik ya? Yang menjadikan, sesuatu yang menjadikan yang lain, maka dia tak dijadikan. Allah Ta'ala menjadikan kita, menjadikan makhluk alam ni, maka Allah Ta'ala tak perlu kepada yang menjadikan. Kita dijadikan, maka kita tak boleh menjadikan. Tak boleh menjadikan yang lain. Itu kaedah dia. Jadi kaedah ni diambil daripada ayat Quran. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Tuhan buat pertanyaan. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Adakah mereka yang mencipta tu sama dengan mereka yang tidak boleh mencipta? Jawab dia tak sama. Tak sama kot mana? Yang mencipta tu tak boleh diciptakan dia. Tuhan yang menjadikan kita, dia tu tak boleh dijadikan. Kita yang dijadikan, tak boleh menjadikan yang lain. Itu tak sama. Jadi Allah Ta'ala, salah satu makna bagi qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah Ta'ala tu tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Kerana apa? Kerana dialah yang menjadikan kita. Maka tiap-tiap yang menjadikan, dia tak perlu kepada dijadikan lagi. Kerana dia tu sedia. Allah Ta'ala tu sedia. Yang dijadikan tu perlu kepada yang menjadikan. Kerana yang dijadikan tu, dia baharu. Maka tiap-tiap benda yang baharu, perlu kepada yang menjadikan dia. Yang membaharukan dia. Pening kan? Dia bahasa tauhid macam tu lah. Kena bagi biasa lah. Tak pening lah. Allah Ta'ala tu menjadikan kita. Maka bila kata dia menjadikan, dia tak dijadikan. Dia menjadikan alam ni, maka dia tak dijadikan. Tak berhajat kepada yang menjadikan. Kerana apa? Kerana dia tidak ada permulaan bagi ada dia. Yang berhajat kepada dijadikan, iaitulah benda yang ada permulaan. Dulu tak ada, lepas tu baru ada. Baru berhajat kepada yang sesuatu yang bagi dia ada. Kalau dia tidak ada permulaan, tak berhajat kepada yang menjadikan, dia duk ada sedia. Berhajat kepada orang buat apa lagi, dah dia duk ada sedia dah. Itu Allah Ta'ala. Kemudian kata musannif, dia kata mustahil lawannya. Mustahil lawan bagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Mustahil maksud dia tak terima pada akal kita. Tak boleh berlaku perkara yang lawan bagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Apa dia lawan bagi qiyamuhu ta'ala binafsih? Tengok dia kata, mustahil lawannya berkehendak.
Apa dia lawan bagi qiyamuhu ta'ala binafsih? Ni. Berkehendak Tuhan kepada zat. Allah Ta'ala berkehendak kepada zat untuk ada. Maknanya Allah Ta'ala nak ada dia perlu kepada zat yang lain untuk dia tumpang. Tu mustahil. Macam sifat tu. Sifat nak ada dia kena tumpang di sesuatu benda. Tuhan macam tu. Tuhan nak ada dia kena menumpang di sesuatu benda, sesuatu zat. Maka tu mustahil. Tak terima pada akal. Sebab apa? Sekejap dia akan sebut. Mana dalil yang kata Tuhan tu mesti tak berhajat kepada zat kerana dia zat? Sebab apa tak boleh kata Tuhan tu sifat? Tuhan ni nak ada dia kena menumpang di yang lain. Sebab apa tak boleh kata? Sekejap dia akan ambil dalil dia. Baik. Jadi lawan bagi qiyamuhu ta'ala binafsih perkara yang mustahil, tak boleh terima pada akal. Apa dia benda yang lawan bagi qiyamuhu? Dia kata berkehendak Tuhan kepada zat. Tuhan berkehendak kepada zat untuk menumpang ada. Atau berkehendak kepada yang menjadikan dia. Ataupun berkehendak kepada yang menjadikan. Itu pun mustahil juga. Lawan bagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Yang kita sebut tadi, makna qiyamuhu ta'ala binafsih dua. Yang pertama, Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat untuk tumpang ada kerana dia zat dah. Dia bukan sifat. Lawan dia apa? Lawan dia Tuhan berhajat kepada zat untuk tumpang ada. Itu mustahil. Makna yang kedua bagi qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitulah Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Kerana dia tu qadim, bukan baharu. Lawan dia apa? Lawan dia Allah Ta'ala berhajat kepada yang menjadikan. Itu mustahil. Allah Ta'ala berhajat kepada yang menjadikan. Itu dia panggil perkara yang mustahil. Tak boleh terima pada akal. Baik. Mana dalil bagi sifat qiyamuhu ta'ala binafsih? Ini kita kena ingat. Tiap-tiap sifat, tiap-tiap satu daripada 20 sifat ni, kita dah sebut selalu dah. Tiap-tiap satu daripada 20 sifat ni ada 3 kewajipan atas kita. Tiap-tiap satu. Wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Ada 3 benda yang wajib atas kita kena buat. Apa dia? Yang pertamanya kita kena mengiktikadkan makna sifat tu. Yang keduanya kita kena mengiktikadkan tidak ada lawan bagi sifat tu pada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga kita kena tahu dalil. Sekurang-kurangnya dalil ijmali. Barulah lepas kewajipan. Contohnya macam sifat yang kita bincang ni. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Kewajipan yang pertama kita kena mengiktikadkan makna dia. Apa makna qiyamuhu binafsih? Tadi Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat. Tuhan tu zat bukan sifat. Kena pegang dalam hati macam tu. Tuhan bukan sifat, tapi Tuhan tu adalah zat. Makna dia yang kedua, Tuhan tak berhajat kepada yang menjadikan. Pegang dalam hati kita. Tuhan ada tak perlu kepada yang menjadikan. Itu satu, lepas dah kewajipan yang pertama. Yang kedua, kita kena iktikadkan dengan tidak ada lawan bagi sifat ni pada zat Allah Ta'ala. Lawan bagi sifat qiyamuhu ta'ala binafsih benda apa? Iaitulah Tuhan adalah sifat. Tuhan menumpang di yang lain. Tuhan bukan zat, dia jenis menumpang untuk ada. Dan juga Tuhan berhajat kepada yang menjadikan. Itu lawan dia. Maka kita i'tikad kata Tuhan bukan jenis menumpang di yang lain. Tuhan bukan berhajat kepada yang menjadikan. Itu kita mengiktikadkan tidak lawan bagi sifat tu. Dan yang ketiga, kewajipannya kita kena tahu dalil bukti. Mana bukti kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tu. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tu. Baik. Macam itulah tiap-tiap sifat. Nanti kita mengaji sifat kudrat. Maknanya berkuasa. Kena i'tikad Tuhan tu kuasa. Lawan bagi kuasa apa? Lemah. Kena i'tikad Tuhan tak lemah. Mana dalil? Kena tahu dalil. Mana dalil Tuhan tak lemah. Itu perkara yang wajib. Kalau kita hanya i'tikad makna dia saja tapi tak tahu dalil, maka iman orang yang tak tahu dalil ni khilaf ulama. Dia panggil orang yang muqallid. Orang yang turut orang. Contohnya, orang tanya kita, Tuhan ada? Allah Ta'ala tu ada tak? Ada. Kita kata Tuhan tu ada. Kita pegang dalam hati Tuhan ada. Mana pun hang buat, aku pegang Allah Ta'ala ni ada.
Tahu mana kata Tuhan ada? Kita pun kata, cikgu aku habaq, ustaz aku habaq kata Tuhan ada. Pak aku habaq kecil-kecil dulu kata Tuhan ada. Aku pun pegang kata Tuhan ada. Itu dia panggil muqallid. Tak tahu dalil. Tahu kata Allah Ta'ala tu ada, tapi tak tahu dalil bagi adanya Allah Ta'ala. Orang yang macam tu, iman dia macam mana? Sah ke tak? Khilaf ulama'. Setengah ulama' kata, tak sah iman dia. Tak dikira sebagai orang mukmin lagi. Tapi kalau yang muktamad kata, iman dia sah tapi berdosa. Setiap saat dia berdosa. Kalaulah dia tu orang yang mampu berfikir. Orang yang jenis boleh fikir, boleh cari dalil, cari bukti kewujudan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi malah nak ngaji, malah nak fikir bab dalil ni. Pegang kata Tuhan tu ada, Tuhan tu kuasa sudah lah. Bukti Tuhan kuasa, tak tahulah. Biar orang lain nak tahu. Kita tak payah tahu tak apa. Maka orang yang macam tu, qaul yang muktamad kata berdosa, sah iman dia, dikira sebagai orang mukmin, tapi berdosa dengan sebesar-besar dosa. Kerana dosa berkaitan dengan akidah ni dosa besar. Sebab apa dosa? Sebab dia orang yang mampu fikir. Dalam bab dunia pandai fikir. Tapi dalam bab ketuhanan ni tak mau fikir untuk cari dalil. Ke dosa. Tapi kalau kawan tu dia tak tahu dalil sebab dia tak boleh nak fikir. Ada orang yang Allah Ta'ala jadikan akal dia ni jenis tak boleh fikir, benda payah-payah. Tak boleh fikir. Maka dia sah iman dia dan tak berdosa. Itu di sisi qaul yang muktamad. Maka kita ni boleh kata semua orang yang mampu berfikir, boleh fikir. Kemampuan akal kita tak teruk sangat. Kita boleh faham, boleh cari dalil atas sifat-sifat Allah Ta'ala ni. Maka kita kena tahu apa dia dalil bagi tiap-tiap sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Maka kembali balik. Mana dalil kata Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitulah Tuhan tak berhajat kepada zat dan Tuhan tak berhajat kepada yang menjadikan. Dia kata dalilnya, sikit lagi kita baca. Dia kata dalilnya, jikalau berkehendak Tuhan kepada zat, mestilah ia Tuhan tu sifat. Nampak tak? Kalau Tuhan berkehendak kepada zat untuk tumpang ada, maka dia tu dikatakan sifat. Jenis yang nak ada kena tumpang di yang lain, ini namanya sifat. Kita dah faham dah awal-awal tadi. Benda yang nak ada dia, kita nak kenal dia, mesti kena ada di yang lain. Kita nak kenal kuning, nak kenal merah, mesti kena ada di satu benda. Baru kita boleh kenal. Kalau dia tak ada di satu benda, dia tak boleh ada. Maka benda yang macam tu dikatakan sifat. Jadi kalaulah Allah Ta'ala berkehendak kepada zat untuk ada, untuk tumpang di zat, untuk dia nak ada, maka kata musannif, mestilah ia Tuhan tu sifat. Mesti dia tu jenis sifat. Baik. Kalau Tuhan tu sifat, jadi ikut mana pula? Dia kata, dan sifat tidak bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu dan lain-lain lagi daripada sifat-sifat ma'ani. Jadi kaedah dia, sifat, maksud dia kata di sini, dan sifat, maksud sifat di sini sifat ma'ani lah. Sifat yang ada diri. Sifat yang ada diri, dia kata tak boleh bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu dan lain-lain lagi daripada sifat-sifat ma'ani. Dia ada kaedah dalam ilmu tauhid, as-sifatu la tattasifu bi sifat. Sifat tak bersifat dengan sifat. Sifat-sifat yang jenis ada, dia tak boleh bersifat dengan sifat yang jenis ada juga. Faham tak? Yang nak boleh bersifat dengan sifat jenis ada ni zat. Jirim, diri kita. Nak bersifat dengan benda yang jenis ada, tak apa. Kita bersifat dengan putih, bersifat dengan hitam. Hitam putih tu sifat yang jenis ada. Tak apa. Sebab kita zat. Adapun sifat, dia tak boleh bersifat dengan sifat yang jenis ada. Contohnya sifat Allah Ta'ala yang jenis ada, sifat-sifat ma'ani tu dah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itu sifat yang jenis ada. Sifat yang jenis wujudi. Ini kita kena bagi beza daripada awal lagi. Sebelum ni kan kita dah sebut dah. Sifat ni ada yang jenis amrun iktibari, ada sifat yang jenis wujudi. Sifat yang jenis amrun iktibari, sifat yang jenis rati saja. Dia menumpang di suatu benda yang kita boleh rati saja dengan akal. Contoh macam bulat. Bulat tiang tu.
Bulat tu dia ada di tiang. Tapi bulat tu dia tak ada. Dia hanya reti dengan akal saja. Cuba pergi tunjuk mana bulat tiang. Tunjuk tak kena bulat. Tunjuk kena tiang. Kan? Tunjuk tak kena tiang. Tunjuk tak kena bulat. Kena tiang tu. Tak, bukan nak tiang. Nak bulat. Bulat dia sifat yang jenis reti saja. Bukan jenis ada. Kalau sifat yang jenis ada ni, sifat wujudi bahasa Arabnya, sifat yang kita boleh dapat dengan salah satu daripada panca indera. Itu dia panggil sifat yang wujudi. Warna kita boleh dapat dengan panca indera perlihat. Itu sifat jenis ada. Masin, manis, itu boleh dapat dengan panca indera kecap lidah kita. Dia sifat jenis ada. Suara, benda yang boleh dapat dengan panca indera pendengar. Itu dia panggil sifat yang jenis ada. Bau, wangi, busuk boleh dapat dengan panca indera pencium. Hidung kita, maka dia sifat yang jenis ada. Panas, sejuk, sifat yang boleh dapat dengan panca indera penyentuh. Maka dia katakan sifat yang jenis wujudi, sifat yang jenis ada. Maka kaedah dia, sifat yang jenis ada, dia tak boleh bersifat dengan sifat yang jenis ada yang lain. Kudrat tak boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat tak boleh bersifat dengan iradat. Kudrat tak boleh bersifat dengan ilmu. Itu kaedah dia. Yang boleh bersifat dengan sifat yang jenis ada ni, iaitulah zat saja. Adapun sifat yang jenis ada, kalau bersifat dengan sifat yang jenis amrun i'tibari, itu tak apa. Kudrat bersifat juga dengan wujud. Wujud tu sifat yang jenis hati. Kudrat Allah Ta'ala bersifat juga dengan qidam, bersifat dengan sedia kala. Kudrat ada di zat Allah Ta'ala sejak bila? Sedia kala. Dia bersifat juga dengan qidam. Kudrat Allah Ta'ala ada sampai bila? Kudrat Allah Ta'ala ni kekal. Zat Allah Ta'ala kekal, sifat kudrat Allah Ta'ala pun kekal. Maknanya sifat kudrat bersifat dengan baqa' juga. Nampak? Sifat yang jenis ada, dia boleh bersifat dengan sifat yang jenis sungguh. Tapi kalau sifat yang jenis ada nak bersifat dengan sifat yang jenis ada juga, itu tak boleh terima pada akal. Merah nak bersifat dengan biru, tak boleh. Panah nak bersifat dengan manis, tak boleh. Panah nak bersifat dengan sejuk, tak boleh. Sejuk tu sifat jenis ada, panah tu sifat jenis ada juga. Sejuk nak bersifat dengan panah, tak boleh. Jadi kalau sifat yang jenis ada, dia tak boleh bersifat dengan sifat yang jenis ada juga. Jadi kita kembali balik. Dalil bagi qiyamuhu ta'ala binafsih, iaitulah kalaulah Allah Ta'ala ni ada, dia kena menumpang di yang lain, maka dia tu dikatakan sifat. Kalau kata dia sifat, maka dia tak boleh bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Tak boleh bersifat dengan kudrat iradat ilmu. Kalau dia tak boleh sifat dengan kudrat iradat ilmu, jadi apa? Maka tiap kitab dia kata, maka tak ada sesuatu daripada alam ni. Tak boleh ada alam ni. Kalau tak bersifat dengan kudrat, maknanya dia lemah. Kalau tak bersifat dengan iradat, maknanya dia tak boleh menentukan. Kalau tak bersifat dengan ilmu, maknanya dia tak mengetahui. Boleh ke sesuatu yang lemah nak menjadikan alam yang hebat ni? Boleh ke sesuatu yang tak boleh menentukan, dia nak menentukan benda-benda yang hebat? Boleh ke sesuatu yang jahil, zat yang jahil, nak menjadikan alam tersusun elok ni? Tersusun elok alam air, ikan duduk dalam air, kita duduk atas darat, tersusun elok, jalan elok yang alam. Boleh terima kepada akal? Tuhan tu dia tidak ada ilmu? Tak boleh terima. Baik. Jadi kalau kata Tuhan tu sifat, maka dia tak boleh bersifat dengan sifat yang jenis ada juga. Tak boleh bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu dan sebagainya. Kalau dia tak bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, maknanya dia tu lemah. Bila dia lemah, tak boleh menjadikan alam ni. Maka kata musannaf, dan iaitu tak ada suatu alam ni batil. Maksud batil ni karut, mustahil. Batil dengan musyahadah. Maksud musyahadah di sini dengan pandangan mata kepala. Tak ada alam ni perkara yang mustahil. Sebab apa? Sebab alam ni benda yang dah ada. Kita dapat mengetahui kewujudan alam ni dengan pandangan mata kepala kita. Kita tengok langit bumi ada, diri kita ada. Kan? Semua yang ada ni adalah alam. Kok mana yang kata alam ni tak ada? Itu mustahil tu.
Tak terima pada akal kalau orang kata langit bumi ni bukan ada, tak ada pun. Cakap apa ni? Tu duk ada. Nampak? Lepas tu kata musannaf, tak ada alam ni tak boleh terima pada akal kerana alam ni dah ada dengan dalil musyahadah. Jadi adanya alam ni menunjuk di atas adanya pencipta bagi alam. Kerana alam ni baharu, maka dia berhajat kepada pencipta bagi alam. Dan pencipta bagi alam ni mesti bersifat dengan kudrat iradat ilmu. Mestilah dia tu ada kekuatan, ada kehendak, ada pengetahuan. Untuk nak menjadikan alam, kena ada ilmu tu, kena ada sifat-sifat tu. Dan bila kata pencipta alam ni, dia bersifat dengan kudrat, berkuasa, berkehendak dan ada ilmu. Maknanya dia tu mesti zat, dia bukan sifat. Kalau dia sifat, dia tak boleh bersifat dengan kudrat iradat. Maka nyatalah pencipta bagi alam ni adalah zat, bukan sifat. Tu cara fikir tu. Kita tengok alam ni, kita boleh tahu kata Allah Ta'ala ni adalah jenis dia zat, bukan jenis sifat. Dia ada dia bukan jenis menumpang di benda seperti mana sifat. Kok mana boleh tahu? Kok tu. Kita tengok langit bumi, kita tahu kata langit bumi ni ada pencipta. Sebab tak boleh benda yang baharu nak timbul yang ada sendiri. Mesti ada yang menjadikan. Dapatlah satu. Langit bumi ni ada pencipta. Lepas tu pencipta bagi alam ni mestilah dia bila nak menjadikan sesuatu, mestilah dia ada sifat kudrat, kekuasaan, kehendak, kena ada ilmu nak buat sesuatu. Kita nak buat cok kodok pun kalau tak arti, tak ada ilmu buat cok kodok, tak boleh buat. Betul tak? Tu benda lekeh tu. Bagi tepung, bagi telur, bagi pisang. Telur tak tahu lah. Kata bila tepung, pisang. Orang kata buat cok kodok. Kita cok kodok pun tak tahu. Ada nak boleh buat? Tak boleh, tak jadi. Cok kodok tu tak jadi. Maknanya nak buat sesuatu, nak menjadikan sesuatu, mesti bersifat dengan ilmu. Mesti bersifat dengan kekuatan, ada kehendak. Kalau ada ilmu pun, tapi tak ada kekuatan, lumpuh, duduk tidur, tak boleh buat juga. Jadi kita faham daripada adanya alam ni ada pencipta. Dan pencipta yang menjadikan alam yang hebat ni, mesti dia bersifat dengan kudrat iradat ilmu. Bila dia bersifat dengan kudrat iradat ilmu, maknanya dia tu mesti zat, bukan sifat. Kalau dia sifat, tak boleh ada kudrat di sifat. Macam mana sifat nak bersifat dengan sifat? Merah nak bersifat dengan hijau, mana boleh? Panah nak bersifat dengan sejuk, mana boleh? Jadi, yang menciptakan alam ni, bila dia ada kudrat iradat, maknanya dia tu bukan sifat, tapi dia adalah zat. Dia tak berhajat kepada zat untuk menumpang. Kerana yang berhajat pada zat untuk menumpang ni adalah sifat. Tu dalil dia panggil dalil akli. Menunjuk di atas Allah Ta'ala tu bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Sikit lagi nak habis ni. 4 baris lagi. Maka dia kata bila tak ada suatu alam ni adalah batil mustahil, maka dia kata tetaplah tak berkehendak Tuhan kepada zat yang menumpang akan dia. Maka tetaplah, yakni tetaplah pada pegangan hati kita bahawa Allah Ta'ala tu tak berkehendak kepada zat yang mana zat tu dia berkehendak untuk tumpang. Tak kejap pada akal kita, pada hati kita macam tu. Tuhan ni tak berhajat kepada sesuatu untuk menumpang. Kerana dia adalah zat dah. Bukti dia adanya alam ni. Baik. Dan ini dalil bagi makna yang kedua bagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Dia kata dan jikalau berkehendak, yakni berkehendak oleh Tuhan kepada yang menjadikan dia Tuhan. Kalaulah Allah Ta'ala berkehendak kepada yang menjadikan, mestilah baharunya. Mestilah Allah Ta'ala tu baharu. Kalau Allah Ta'ala berkehendak kepada yang menjadikan dia, maknanya Allah Ta'ala tu baharu. Kerana benda yang baharu saja memerlukan kepada yang menjadikan. Maksud benda yang baharu ni, benda yang dulu tak ada, lepas tu baru ada. Benda yang dulu tak ada, lepas tu baru ada. Benda yang macam tu baru memerlukan kepada yang menjadikan. Jadi kalau Allah Ta'ala berhajat kepada yang menjadikan, maknanya Tuhan tu baharu. Dan dia kata, dan demikian itu mustahil. Demikian baharu Tuhan. Nak kata Allah Ta'ala dulu tak ada, lepas tu baru ada, itu mustahil. Tak terima pada akal. Sebab apa?
kerana telah tetap sedianya Ta'ala. Ini telah tetap pada perbahasan sifat qidam dulu ni. Kita mengaji dah sifat qidam. Apa dalil Allah Ta'ala tu sedia? Tengok balik sana. Dalil Allah Ta'ala tu sedia bukan baharu. Kalau Allah Ta'ala tu baharu, dia membawa kepada daur dan juga tersalsul. Itu mustahil. Maka dia kata, maka tetaplah, yakni tetaplah pada hati kita, pada pegangan i'tiqad kita, tak berkehendak Tuhan kepada yang menjadikan. Allah Ta'ala tu tak berkehendak, tak berhajat, tak memerlukan kepada yang menjadikan dia. Inilah kata musannaf, inilah dalil tafsili namanya. Dalil secara tafsil, secara terperinci berkaitan dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Adapun dalil ijmali, dalil secara ringkasnya apa? Alam ni. Alam ni. Orang tanya apa bukti kata Tuhan tu tak berkehendak kepada zat untuk ada. Tuhan tak berkehendak kepada yang menjadikan. Alam ni. Adanya alam ni menunjukkan kata Tuhan tu bukan sifat, Tuhan tu zat. Adanya alam ni menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tu sedia, bukan baharu. Lepas dah kewajipan kita. Kalau orang tanya kok mana alam ni jadi bukti kata Tuhan tu zat bukan sifat, tak erti nak cerita. Tak apa dah. Orang awam wajib kena tahu dalil ijmali bagi tiap-tiap sifat. Adapun dalil tafsili itu dia panggil fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi kalau nak kemah lagi i'tiqad kita, pegangan hati kita berkaitan dengan sifat Tuhan, kita kena usaha bagi faham dalil tafsili tu. Dalil tafsili tu kena fikir ke mana, baru kemah pegangan hati kita. Habis itu, kemudian kata musannaf, sifat yang keenam wahdaniyah. Jadi kesimpulannya, makna bagi qiyamuhu ta'ala binafsih iaitulah la yahtaju ila mahallin ay dhatin wala mukhassisin. Allah Ta'ala tak berhajat. Ini kesimpulan yang kita kena ambil faham, buat balik. Makna bagi qiyamuhu ta'ala binafsih dua. Yang pertama, Allah Ta'ala zat, bukan sifat. Yang kedua, Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Kerana dia tu sedia, bukan baharu. Boleh tahu makna sifat pun tak apa dah. Makna sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, Tuhan tak berhajat kepada zat untuk tumpang kerana dia zat. Makna yang kedua, Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan dia kerana dia tu sedia, tidak ada permulaan. Habis itu, wallahu a'lam. Nanti kita sambung lain sifat yang keenam, artinya esa ataupun satu. Wallahu a'lam. Baca ni. Di mana?